الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini kita bicara tentang solat musafir. Ini dalam buku yang saya ambil adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani, Furu'ul Masail. Baik, dalam buku Furu'ul Masail ini macam saya sebut dululah, sudah ada yang menulis kembali dalam bahasa Rumi. Jadi tuan-tuan yang nak mendalami tentang ilmu fiqh yang berbentuk soal jawab, maka kitab Syekh Daud Fatani ini satu kitab yang baiklah untuk kita tengok maklumat-maklumat dan persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam buku ini. Salah satu soalan yang penting adalah tentang solat musafir. Baik, ini adalah bab yang menyatakan solat orang musafir, iaitu orang yang telah memutuskan untuk perjalanan ke suatu destinasi yang tertentu dan dinamakan yang demikian itu ialah kerana tujuan untuk perjalanan, maka dinamakan solatus safar, iaitu solat qasar dan jamak. Solat musafir ini ataupun solatus safar ini dua lah. Satu solat qasar, yang kedua solat jamak. Tentang solat qasar, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nisa ayat ke 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu berjalan di atas muka bumi, maka tidak ada menjadi bebanan kepada kamu untuk kamu mengqasarkan solat. Jadi ayat ini membuktikan pada kita solat qasar ini memang ada dalam Islam. Baik, catatan dia kata, perlu diingat solat jamak dan qasar hanya diharuskan bagi mereka yang musafir sahaja. Cuma persoalannya, siapakah orang yang musafir yang sebenar yang diharuskan qasar dan jamak? Musafir iaitu seorang yang telah memutuskan untuk satu perjalanan ke suatu destinasi yang tertentu dan memenuhi syarat-syaratnya. Apabila ia berniat untuk tinggal di tempat itu tidak melebihi 3 hari 3 malam tanpa mengambil kira hari sampai dan hari keluar, maka ia masih kekal dinamakan sebagai orang musafir dan harus baginya qasar dan jamak solatnya. Dalam buku ini ditekankan solat jamak dan qasar hanya untuk musafir. Kita telah sebut dulu, selain daripada solat qasar, selain daripada solat qasar dan solat jamak. Solat qasar ya untuk musafir saja. Tetapi solat jamak telah kita bicarakan dulu, ada beberapa hal yang boleh kita dirikan solat jamak. Contoh, untuk orang yang sakit boleh mendirikan solat jamak. Dalam mazhab kita Syafi'i, untuk orang yang menghadapi hujan boleh untuk mendirikan solat jamak, tapi jamak takdim saja. Dan dalam mazhab Hambali adalah mazhab yang paling banyak membenarkan solat jamak. Untuk orang yang kesibukan di ladang, kalau tidak mengambil hasil tuaian dia pada masa itu, hasil ladangnya pada masa itu menyebabkan hilang ataupun rosak hasil tuaiannya, maka dia boleh untuk mengambil kaedah solat jamak. Begitu juga orang yang menyusu anak boleh solat jamak mengikut mazhab Hambali apabila dibimbangi
Kalau asyik nak menyusu anak itu hingga menyebabkan muntah anak itu menjadi bajunya najis, dia boleh untuk menunaikan solat jamak. Tapi saya sebut tadi, dalam mazhab Hambali ada 8 sebab boleh solat jamak. Tetapi qasar tak diizinkan dengan salah faham. Qasar mana-mana pun tak boleh dibuat kecuali musafir sahaja. Qasar tidak boleh dibuat kecuali dalam musafir sahaja. Qasar tak boleh masa sakit. Tak boleh. Qasar tak dibenarkan masa jam. Qasar tak dibenarkan ketika menyusu anak. Qasar tak dibenarkan dalam apa jua hal kecuali musafir sahaja. Jadi jangan salah faham. Solat jamak satu, solat qasar satu. Orang kita bila sebut jamak qasar, dia ingat solat tu satu jenis. Dah, itu dua jenis. Qasar satu jenis, jamak satu jenis. Cuma biasanya kita buat selalu, jadi orang nampak jamak dan qasar itu satu. Jadi itu nak bezakan. Jadi apa yang musannif, yakni penulis kitab ini sebut boleh dalam musafir adalah tentang solat qasar. Jamak ni ada sikit perbahasan yang lebih. Tak apalah, cuma kita nak sebut, kita nak cerita hari ni tentang solat safar, kerana kita bercakap tentang musafir. Baik. Tetapi apabila ia berniat untuk tinggal di tempat yang dimaksudkan itu melebihi 3 hari 3 malam, tetapi bukan untuk selama-lamanya, maka sebaik tiba dan memasuki daerah yang dimaksudkan itu, maka terputuslah musafirnya, dan ia tidak lagi dinamakan musafir, bahkan dinamakan sebagai orang bermukim. Contoh nak pergi Negeri Sembilan, orang tanya berapa hari duduk? 3 hari. Tak termasuk perjalanan pergi dan pulang. 3 hari itu total. Katalah orang tanya nak duduk berapa hari, daripada hari Senin sampai hari Sabtu, maka awal-awal sampai lagi dah tak boleh mendirikan solat jamak dan qasar. Ni yang selalu orang salah faham. Dia pergi seminar, dia pergi kursus, dia kena hadir suatu program. Dia pergi ke tempat itu, bila orang tanya berapa lama seminar? Seminggu termasuk daripada hari Senin sampai hari Sabtu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, dah masuk 6 hari dah. Kalau 6 hari ni tolak perjalanan pergi dan pulang, makna 4 hari dah lebih dah. Tak boleh mendirikan solat jamak dan qasar pada awal-awal lagi bila sampai ke destinasi. Tak boleh. Ni tak, dia buat 3 hari. 3 hari tu dia jamak. Hak balance tu baru dia tak jamak. Mana boleh tuan-tuan? Sebab bila kita sudah menetapkan perjalanan kita itu melebihi 3 hari, maka tak boleh untuk kita mendirikan solat qasar dan jamak apabila tiba di tempat kejadian itu awal-awal lagi tak boleh dah. Tapi ada orang buat 3 hari kami buat jamak, hak balance kami tak boleh, itu salah. Ni tak tahu pendapat siapa, Az-Zahiri pun tak, Syiah pun tak. Jadi tak tahu pendapat siapa dia ambil. Jadi makna tak dibenarkan. Oleh itu tidak boleh lagi untuk qasar dan jamak solatnya, kerana dia bukan sebagai orang musafir lagi, walaupun untuk 3 hari yang pertamanya.